Okey, e-commerce adalah satu benda yang boleh katakan yang menjadi sebahagian daripada hidup kita. Semua orang akan membeli barang-barang yang dia nak semua secara online sekarang ni. Benda sekecil-kecil, kita nak beli printer, buku, baju dan sebagainya, sampailah sebesar-besar barang yang kita order, shipping daripada luar negara sampailah masuk sekarang. Sebab benda tu agak convenient, mudah dan senang. Kita hanya masuk ke website tu dan kita buat pilihan barang yang kita nak beli tu, and then kita add to cart. Lepas tu kita check out, and then kita buat bayaran. Kita tunggu beberapa ketika, beberapa hari, beberapa minggu contohnya, dan barang tu sampai. So betulkah sebenarnya memang tak sah dari segi muamalat dari perspektif syariahnya? Nak tahu? Tunggu selepas ni. Untuk kita nak tengok sama ada bisnes online ini, sama ada benda tu masih lagi dalam kerangka yang dibenarkan. So kita kena tengok juga dari aspek rukun ni juga. Contohnya katakan kita tengok dari perspektif pihak-pihak yang terlibat, iaitu penjual dan pembeli. Kalau penjual tu kita mestilah selidiki dulu dan kita mestilah tahu siapakah penjual barang online tersebut. Sama hal jugalah untuk penjual tersebut. Untuk dia nak menjual barang tu, mestilah dia juga mengetahui siapakah pembelinya. Okay, so obviously benda tu boleh dengan mudah dapat diketahui dengan cara bila mana seseorang itu hendak membuat bayaran. So dia kena isi butiran maklumat peribadi beserta alamat-alamatnya. Jadi dengan secara langsung penjual tersebut tahu siapakah pembeli barang-barang secara online tersebut. Okey, seterusnya pula kita tengok dari perspektif barang tu sendiri. So barang ini kita kena beri perhatian yang detail sikit. Sebab apa? Sebab dia merupakan satu benda yang dijual belikan secara online tersebut. Okey, ada beberapa kriteria yang kita kena perhalusi, baik dari segi pembeli ataupun penjual. Kita kena tahu bila mana kita deal dengan barang online. Sebab apa? Sebab kalau dia online ini berbeza dengan kalau kita membeli secara fizikal. Yang mana contohnya kalau kita pergi sesuatu kedai tu, kita nampak barang tu dan kita boleh lihat kondisi barang tu, dan kita boleh tanya straightforward, ataupun kita boleh terus tanya dekat kaunter ataupun pembantu-pembantu kedai tu tentang maklumat lanjut lagi yang kita nak tentang barang tersebut. Jadi dengan adanya cukup maklumat dan kita telah berpuas hati dengan apa yang kita nak tu, barulah kita buat keputusan untuk membelinya. Jadi kalau online ni sama hal jugalah, kita kena perhalusi barang tersebut. So sebagai penjual, dia hendaklah kena specify sama ada barang itu hak miliknya ataupun dia menjual bagi pihak orang lain contohnya. Tapi apa yang paling penting adalah spesifikasi ataupun kualiti barang tersebut mestilah diperjelaskan, diberitahu dengan sempurna dan lengkap. So antara kriteria utama yang boleh kita lihat di sini adalah melalui pendekatan TCQ, iaitu time, cost and quality. So kalau time, kita kena specify bilakah masa yang diambil untuk barang tersebut sampai ke tangan pembeli. Adakah 2 minggu, adakah 3 hari, anggaran masa. Supaya kita dapat tahu sebagai pembeli bilakah expected delivery date ataupun barang tu nak sampai. Jadi kita boleh membuat keputusan yang lebih tepatlah sama ada nak membeli ataupun tak barang tersebut. Nah, bila berkaitan dengan kos tu sendiri, bukan bermaksudlah kos modal yang dikeluarkan oleh penjual, tetapi modal ataupun harga yang akan dikeluarkan oleh pembeli tersebut. Maksud dalam arti kata lain, harga produk tersebut lah.
Jadi kena bagi tahu secara jelas berapakah harga, adakah apa-apa kondisi ataupun deposit diperlukan, atau apa sahaja terma-terma bayaran yang perlu diterangkan dengan jelas di dalam website tersebut. Dan last sekali adalah kualiti. Kualiti ini memang sangat-sangat dititik beratkan, sebab ini yang akan menentukan sama ada barang tersebut akan dibeli ataupun tidak oleh pembeli. Dan kita tak nak, sebagai penjual, tak nak dan kita sebagai penjual khususnya hendaklah mengelakkan kesamaran ataupun uncertainty ataupun ambiguity di dalam apa sahaja produk yang kita jual secara online. Sebab kita tak nak suatu benda itu timbul dispute, percanggahan nanti bila mana barang dah sampai. Jadi kena perhalusi betul-betul spesifikasi dan kualiti dan apa sahaja keterangan maklumat barang tersebut hendaklah diperjelaskan dan disenaraikan di dalam website tersebut. Contohnya, berapakah kuantiti yang dijual, berapakah saiznya, berapakah warnanya, besarnya, dimensionnya. Kalau melibatkan produk lah, kalau melibatkan services for that matter, dia kena bagi tahulah, okey, dia buat kerja ini, skopnya apa, bila siapnya, berapa lama jangka untuk ambil untuk membuat kerja tersebut, apakah benda-benda yang akan dihasilkan. So semua benda itu mestilah diperjelaskan dengan detail. Banyak mekanisme, sama ada bayar secara kad debit ataupun kredit for that matter, dan FPX. Lepas tu kita ada direct transfer, kita penjual memberitahu nombor akaun dan pembeli terus bank inkan ataupun transfer jumlah yang sepatutnya ke dalam akaun penjual. Jadi semua benda-benda aspek tersebut daripada pihak yang terlibat, barang yang dijual ataupun yang dijual beli itu, dan harganya telah diberitahu, sehinggalah kepada proses transaksi bayaran tersebut, maka terhasillah ijab dan kabul di dalam urus niaga online tersebut. Jadi dalam arti kata lain, sebenarnya urus niaga online ini memang dibolehkan di dalam Islam, tetapi apa yang penting mestilah dititik beratkan benda-benda yang telah diterangkan tadi.